وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Saudara pengusi yang memuliakan saudara-saudara, tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada pagi ini kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meneruskan kuliah kita, dan pada pagi ini kita sambung A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Doa kita dah habis ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Saya akan huraikan surah Al-Fatihah. Kemudian kita akan sambung dengan ayat lazim dari Alhaakumut Takatsur sampai habis. Kemudian kita akan sambung huraian Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi Rabbana lakal hamdu Rabbiyafili sampai tahiyat, sampai wirid. Artinya dalam masa 2 tahun ni habislah ya, insyaAllah. Hari ini A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah. Ya, aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang kena rejam. Di sini ada 2 perkataan yang penting. Pertama, perlindungan daripada Allah. Perlindungan. Yang pertama, memohon perlindungan kepada Allah daripada gulungan syaitan. Perlindungan ini artinya tidak boleh minta sebarang perlindungan melainkan kepada Allah. Fasta'idz billah, minta lindung kepada Allah. Maka tidak boleh minta lindung daripada makhluk, sebarang makhluk, sama ada malaikat, rasul, syaitan, jin, manusia, pokok-pokok, tumbuh-tumbuhan yang lain, tak boleh minta kepada mereka perlindungan. Kadang-kadang orang boleh sebut apa? Selisih malaikat 44. Datang mana pula 44 malaikat tu? Itu biasa tu. Selisih malaikat 44. Yang saya heran tu pasal 44 tak 45. Tidak 46. Satu. Yang kedua, minta lindung kepada jin. Tak boleh juga. Allah berfirman, wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Ada di kalangan manusia yang minta lindungan daripada bangsa jin, maka bertambah-tambah sombong dia. Kita ke hutan, tabik datuk, anak cucu cik nak tumpang lalu, tak boleh. Kan salah tu. Salah. Jadi minta perlindungan kepada malaikat pun tak boleh. Sama juga minta yang kepada manusia memang tak boleh dah. Kepada Nabi pun tak boleh. Itu sebabnya kita dengar kadang-kadang orang baca, ya Rasulullah, khudh biyadi adrikni. Dalam televisyen ada buat nyanyian tu. Cuba dengar baik. Ya Rasulullah, khudh biyadi adrikni. Ya Allah, ambillah tanganku, dapatkanlah akan aku. Maknanya minta tolong.
Tak boleh. Minta tolong terus kepada Allah. Nabi kalau hidup tak apa. Pimpinlah kami, boleh buat macam kami hidup. Berkita manusia pun boleh tolong ambilkan air segelas, kan minta tolong juga tu. Itu benar zahir. Nampak? Kalau kita dengar dalam televisyen, orang tak ambil tindakan pun, kita pula dia ambil tindakan. Cuba dengar. Ya Rasulullah. Memang kita panggil Nabi pasal aku nak panggil Nabi dah mati dah. Ya Allah, boleh. Kita boleh sebutlah, ini pun ulama bersependapat. Ya Allah, berilah pertolongan kepada kami dengan berkat syafaat. Itu bolehlah. Nabi Muhammad SAW tidak minta kepada Nabi, minta kepada Allah. Tapi kadang-kadang orang tak perasan. Lagi tu, ya rijalal ghaib, minta orang-orang yang ghaib ni, arif ni, tolonglah aku. Tak boleh. Kita mesti minta tolong kepada Allah, kepada makhluk tak. Tolong doa boleh. Kita jumpa orang-orang alim, memang digalakkan begitu pun, doakan saya, itu boleh. Umpama contoh, seorang perempuan, dia ni penyakit selalu pensan-pensan, macam gila babi sikit. Ya Rasulullah, doakan aku Rasulullah, aku penyakit selalu pensan-pensan. Nabi kata apa? In sabarti falakil jannah. Kalau kau sabar, kau boleh masuk syurga. Tetapi ya Rasulullah, doakanlah aku supaya jangan sampai terbuka auratku waktu aku pensan-pensan tu. Aku doakanlah. Nabi doakan supaya kain jangan cabut waktu dia sakit. Tapi dia tak payah, tak baik pun tak apa, asal aku masuk syurga. Nah, nunjukkan boleh doakan waktu hidup tu, waktu mati tak. Itu sebab kita tak payahlah kubur, minta orang kubur doakan kita. Orang kubur tu dah mati dah, kita lah doakan untuk dia. Banyak orang kalau di Mesir, anak dara pergi kubur Imam Syafi'i, minta nak dapatkan jodoh. Pening Imam Syafi'i dalam kubur tu. Nah, minta tolong orang yang hidup boleh, tak apa, itu tidak salah. Doa kepada saya pun minta tolong, doa kepada Allah. Nampak? Kena ingat tu. Itu sebabnya kita nak pesankan kadang kaum ibu ya, anak-anak kecil nangis-nangis itu, suami dia berkisah apa, dia sampai merayau gula-gula, budak menangis, amat yang tanggung. Dia pening kepala, jumpa Tok Bomoh. Bomoh beri dia azimat, benang hitam aja, gantung kat sini. Gantung kat leher. Hukumnya tidak boleh. Itu dipanggil azimat. Man allaqa tamimatan fala atammallahu lahu. Barang siapa menggantungkan azimat, Allah takkan sempurnakan agama. Ataupun digantung kayu halus-halus, kayu gantung, tutup lelok, gantung. Konon-konon yang budak menangis, diam pula budak tu. Itu yang percaya tu laku, Tok Bomoh, laku. Tak boleh. Atau gantungkan ladang kuda kat rumah. Ladang kuda tu dekat tapak kaki kuda tu, gantung kat rumah. Kan gila babi dia kerja tu. Kan babi gila pun tak buat begitu. Atau gantungkan, kadang-kadang orang kita Melayu kalau nak mencukur budak, ambil daun sepulih tu dengan tepung tawar. Tepung tawar tu maknanya tepung mancung air, tak ada gula, tak ada garam, tawar lah dia. Tu tepung tawar tu. Ambil tepung daun tadi, pecahkan kepada tepung tawar tu, sapu kepala budak tu, apalah bangang ni orang Melayu. Tak ada faedah apa. Tu kita menung seseorang lah, bodoh-bodoh kita ni lah. Apalah kerja tu, ambil beras tu, tabur beras tu. Kadang Pak Imam pun buat. Pak Imam pun bangang sama. Pagi-pagi pun buat. Saya pasal akhir-akhir saya jumpa je benda tu. Saya jumpa je benda tu lagi, masih ada.
Umar bukan orang tak reti, orang reti juga. Tapi tak reti benda-benda tu. Saya pergi ke Thailand saya tengok motorcar dia ada pula, ada gantung tadi ni apa nama tu, daun hijau tu dan polis tu. Ada bertih bertabur dalam kereta. Saya tanya orang driver taksi tu, apa benda ni? Ya, saya cakap dia lah, kita pun tak faham macam terpentawa juga. Dan ini pun telah ditulis oleh Hamka dalam bukunya Filsafat Ketuhanan mengenai tepung tawar. Ada. Orang kita nak kahwin pun tepung tawar, nak beranak pun tepung tawar, ini tak boleh. Minta pada jin. Itu minta jin tu. Satu hari saya pergi ke sungai. Saya parking kereta. Bila keluar dari kereta tengok banyak pula jenis macam peluk kuning, jenis bertih, jenis macam tepung tawar Melayu lah. Saya kata ni jin mana pula ni. Tapi saya dah pakai dah. Saya undur balik. Malam tu kat jin tu datang dan ganggu anak saya. Rambulah anak saya kecil, menangis tengah malam. Sampai akhir sekali mungkin dia tak boleh buat apa-apa. Saya nampak ni, waktu saya duduk, masa pukul 9 malam, dia langgar anak saya tu, boom, tumbang dia. Menunjukkan hari tu mungkin saya terlanggar anak jin agak ni. Mungkin lama, lebih anak saya yang kecil tu, sekarang umur dia 11 tahun, mungkin dalam 8 tahun yang lalu, 9 tahun yang lalu. Dia langgar dia jin, tumbang depan-depan saya, tiba-tiba tumbang ni. Menunjukkan bahawa orang sudah manggil jin. Itulah tepung tawar tu. Tapi orang Melayu tak tahu, dia tak panggil jin, dia tak panggil, tapi teknik tu ditiru. Pasal orang Melayu bukan reti pun, bukan semua reti, semua tak reti. Yang reti benda tu bomoh je. Ain nak pesankan, maknanya itu meminta tolong kepada jin. Dengan demikian kita juga dilarang berubat dengan bomoh yang pakai jin. Kerana dia minta jin, kita pun minta dia tolong ke jin tu. Kita minta dia tolong panggil jin datang. Ini saya teramakan dalam bab jin tu, tak nak cerita dah. Habis. Sama juga memakai susuk yang minta tolong kepada jin. Susuk tu jin dah. Kadang-kadang orang perempuan nak cantik kan, pakai susuk kat muka dia. Orang perempuan nak tandak tua-tua, pakai susuk. Orang muda-muda tak payah pakai susuk, pasal lagi tua lagi laku. Betul. Betul. Jadi nak pesan orang perempuan, kalau takut tua, saya nak bagi petua dia. Yang pertama, setelah makan lambatkan minum. Itu je. Jangan makan minum terus setengah jam atau 15 minit lah, secepat-cepatnya. Satu. Yang kedua, baca Quran di tengah malam, di samping sembahyang malam. Pasal sembahyang malam ni kita ambil uduk, muka ni tegang balik. Kan muka tidur kan kecut muka ni. Tak siang lah pakai blusher apa ke? Blusher dekat dengan blushan. Apabila dia basuh muka, dia tegang. Tapi janganlah bangun malam basuh muka, tidur balik. Mayang. Kemudian baca selawat awet muda. Selawat awet muda. Bacaan dia, Allahumma salli ala Muhammad bi adadi man yusalli alaih. Allahumma salli ala Muhammad bi adadi man lam yusalli alaih. Allahumma salli ala Muhammad fil laili iza saja. Allahumma salli ala Muhammad fil nahari iza tajalla. Allahumma salli ala Muhammad adadal qadr wal matr wal nabat. Allahumma salli ala Muhammad syaban zakiyah. Allahumma salli ala Muhammad kahlan mardiyah. Ini selawat untuk awet muda. InsyaAllah umur yang 52 jadi 25. Kalau salah
tak muda-muda, salah baca lah tu. Dia. Jangan minta kepada manusia, jangan minta kepada syaitan, minta kepada Allah Ta'ala. Itu dia perlindungan. Kemudian kita nak minta lindung apa? Dari gangguan-gangguan syaitan. Siapa pun tak boleh buat apa. Makhluk tak boleh buat apa dengan syaitan ni. Sila syaitan tak menguasai makhluk. Syaitan pun telah pun berjanji minta kepada Allah Ta'ala untuk nak menyesatkan manusia. Apa kata? Qala rabbi ma aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ard wa la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Wahai Tuhanku, engkau pun telah buat keputusan aku ni sesat. Aku akan perhiaskan manusia kesemuanya dan aku akan sesat mereka kesemuanya melainkan hamba-hamba engkau yang ikhlas. Maknanya syaitan telah pun membuat suatu keputusan akan menghiaskan sesuatu yang tidak baik. Depan sikit, depan ada kosong. Sudah sikit. Depan tak. Artinya benda yang tak baik nampak macam baik. Itu syaitan punya pusing. Akan saya terangkan nanti dalam bab dia. Melainkan yang ikhlas. Yang ikhlas dia tak sempat tembus. Ikhlas ni pasal ada satu benteng. Sejarah menceritakan seorang tuan guru mendengar berita di kampung itu ada sebuah pokok. Pokok ini selalu disembah-sembah orang. Bermakna orang kampung sudah menjadi syirik. Tuan guru tadi sudah hati panas, dia bawa kapak nak tebang je pokok supaya orang yang jadi syirik. Bawa kapak. Sampai tengah jalan, syaitan pun turun. Main tuan, aku tebang pokok tu. Apa salah ramai orang sembah menjadi syirik. Jangan, dia kata jangan. Bertekak, bergumpal dua. Tuan guru syaitan ni, dia cekik tuan guru syaitan tu, terjelik lidah dia. Berdamailah kata orang, berdamai. Ginilah, tuan, besok-besok saya bagilah duit setiap pagi dia. Terus tebang, tolong sekarang. Jangan tebang, saya bagi duit. So, saya hentak tuan guru dengan duit. Nampak? Orang dah syirik sini. Dia sanggup tinggalkan tebang pokok kerana al-fulus. Al-fulus di dunia wal mampus bil akhirah ni dia. Balik tuan guru tak ditebang. Tak ditebang. Besok bangun tidur je tengok bawah tilam, ada duit. Dapat sikit. 1 dirham, 2 dirham. Besok malam tidur bangun lagi dapat duit. Bagus ni. Tak tebang ni bagus. Besok yang ketiga ada lagi. Yang keempat dah duit tak ada dah. Dia bawa kapak dia dulu. Tebang pokok tu dia kata. Sampai tengah lain syaitan menturun. Tuan aku tebang pokok tu. Asal duit tak ada. Nampak. Bertekak pula dengan yang syaitan tadi ni. Bergumpal dua. Syaitan cekik lah orang tua tu. Tak jelil dia. Pasal dulu aku menang kalah pula aku dia tu. Dulu ikhlas, sekarang sudah tidak ikhlas lagi. Nampak. Bila tidak ikhlas, syaitan boleh masuk. Itu kekuatan. Sebab kita apa-apa pemberian mesti ikhlas. Kita beri orang duit, kita beri orang hadiah, kita nak yang nak kita harapkan dari Allah. Maka seutama-utama manusia, dia tidak mengharapkan daripada manusia. Kita pegang konsep ni. Ya, seutama-utama manusia tidak mengharapkan daripada manusia. Manusia tu berapa hari nak puji kita, berapa hari nak sanjung kita, berapa lama nak puji kita, berapa waktu. Kalau kita beri, sudah Allah Ta'ala dah tahulah. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Kami tulis apa yang mereka persembahkan dan kesan-kesan usaha mereka. Tuan siaplah. Ikhlas.
Ikhlas kan memang payah sebenarnya. Payah ikhlas. Kita kadang-kadang tolong orang tak terima kasih, marah kita. Jangan nak balas kita, terima kasih pun tak ada. Terima kasih apa faedahnya terima kasih tu? Tak ada faedah apa pun. Orang nak beri tu sebab dia, sebab kita ni. Ialah orang yang berbudi, makan budi tu, terima kasih lah. Kita ni kalau tak dapat, tak apa. Ialah cuma dalam bayang-bayang kan, terima kasih tu dapat apa? Tak dapat apa. Kalau besok terima kasih dia bagi duit, lusa dia bagi duit, kan bagus terima kasih tu. Tapi terima kasih tak dapat apa. Tapi orang harap. Ingat kita sejarah Nabi, Sayyidina Ali. Kan, Sayyidina Ali, dalam Quran sebut, innama nut'imukum liwajhillah. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Hanya kami bagi makan kepadamu itu semata-mata kerana Allah. Tidak payah terima kasih, tak payah balasan. Itu mahalnya budi itu. Tapi balasan itu sebenarnya tidak mahal. Yang mahal budi itu. Yang murah ialah inginkan terima kasih itu. Bayangkan, pemberian itu terlalu mahal. Mengapa nak dibalas benda yang terlalu sedikit? Yang kita mau budi yang kita beri itu dibalas yang paling mahal dari budi yang telah kita beri, iaitu mahal daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mengapa budi yang kita beri itu, kita beri duit orang tu RM100 kita beri dia. Kita tak sangat terima kasih, itu kan koman sangat. Aku beri dia RM1,000, terima kasih pun tidak. Terima kasih amat sedikit. Tidak apa nilai terima kasih itu. Nilai di sisi Allah lah yang paling mahal. Terima kasih dari Allah, penilaian itu yang mahal, bukan dari manusia. Tu. Kalau kita tidak ikhlas, kan syaitan boleh masuk celah. Maka syaitan ini dia memang sentiasa mencari jalan untuk nak melingkupkan kita. Memang itu kerja dia. Siang malam pagi petang dia sabar. Orang tidak ikut dia, tak apa, besok datang pula. Naklah kita lebih sabar daripada apa yang mereka sabar. Kalau dia sabar, kita sabar, menang sebelah dia. Macam budak-budak menangis tengah malam lah. Kan kita sabar. Lama tak sabar kita. Menengking kita budak tu. Budak umur 1 bulan menangis tengking budak tu. Kan mangang orang tu. Maka menanglah syaitan. Pasal dia lebih sabar pada kita. Nampak? Kalau syaitan tak sabar, tak jadi dia. Dia sabar, tenang. Hari ni dia ajak tak jadi. Tak apa, besok. Tak apa, lusa. Tak apa, sampai dia dapat. Sampai kadang-kadang bercerai suami isteri. Sekarang kau pandai kita. Syaitan, bos dia puji dia. Dia cerai tak buat begitu. Belum. Sekarang saya telah pun menceraikan suami isteri. Sekarang kau sudah betul. Syaitan puji dia. Sebab kita ni suami isteri, kalau sekini isteri kita marah-marah kita, jangan lawan. Kalau suami marah-marah, isteri jangan lawan. Nampak? Bila lawan-lawan, syaitan kita lawan. Dia rasa, kau lawan. Dia suruh kita lawan. Bodoh kau tak lawan ni, dia rasa kan ni. Yang kita buat lagi. Kita pun marah-marah. Lama suami pun kata, sekarang bercerailah kita. Macam. Barulah perasan. Saya tengok satu orang, saya pergi tengok dia. Suami isteri bertekak tengah malam. Suami suruh isteri suruh suami dia mancu air je. Udahlah berkelahi. Baru tumbuk sampai luka-luka. Dah luka-luka baru perasan. Mengapa lah kita tumbuk ni? Saya pergi tengok. Ziarah dia. Apa khabar? Dia kata kami dia tak malam berkelahi macam apa tu. Syaitan untuk ni, syaitan tepuk tangan dia. Tumbuk. Kalau sekiranya isteri kita samsing, kita menyalahkan diri kita sendiri. Pasal aku salah pilih dulu. Ini menyalahkan isteri tu. Dapat suami tak semayang, salah kita bukan salah dia. Kita pilih dia pasal apa? Kita dulu tidak semayang. Ayalah dulu nak semayang, tengoklah dulu semayang tak semayang. Pastikan dulu dia tu semayang orangnya. Jangan tengok depan kita memang dia semayang. Nak menunjukkan dia semayang. Tanya dengan kawan dia, baru tahu. Saya jumpa jalan je, tengok pakai songkok semayang, kau tak rupanya
kepala tak ada rambut. Rambut. Itu begitu. Mak, kita puasa. Kena ingat. Itu sebabnya nak pilih orang, satu hari cerita Sayyidina Umar ya. Datang orang nak rekomenkan orang berniaga. Orang kata, kau kenal ke dia? Saya tak kenal. Macam mana kau boleh jamin dia? Kau tengok dia, pernah kau bermusafir dengan dia? Tak pernah, dia kata. Pernah kau makan, duduk berjiran dengan dia? Tak pernah. Pernah kau bagi pinjam duit? Tak pernah. Jadi macam mana kau boleh kenal dia? Boleh jadi kau rajin tengok dia semayang kot. Betul ya Rasulullah. Ya wahai Umar, dia kata. Kalau begitu kau belum kenal lagi, kata Umar. Takkan kau nampak dia semayang, belum tahu kau balik lah. Izhab fa innaka la ta'rifuh. Pergilah kau belum kenal. Mak nak kenal dia, nak tahu, ajak berjalan sekali tahu. Kuala Lumpur ni berjalan naik kereta pergi ke Melaka. Sampai Negeri Sembilan, minum. Nak kenal dia ni, kedekut tak kedekut. Minum, dah minum, tengok safu bayar. Tengok diam je, kita bayar. Tak apa, 1-0. Jalan sampai tengah jalan lagi, makan nasi pula. Nampak raya macam tak nak bayar. Kesana kemari nak belah air lah, begitu gini. Tengok tu tak bayar juga. Tak apa, yang kedua kita bayar lagi. Okey, 2-0. Kan? Sampailah Melaka, makan malam tidur hotel. Hotel pun kita bayar, makan pun kita tanggung. Confirm memang kedekut. Baru tahu siapa dia. Sekadar rumah ke masjid, rumah ke surau, belum tahu dia. Baru tahu dia marah tak marah, pembengis tak mengis, pemurah tak murah, baru tahu. Ada jenis orang sembahyang kuat, kedekut pun boleh tahan. Kedekut, bimbang. Orang tak rumah tak suka dia. Assalamualaikum. Nampak je ni. Bawa kuih, jabat bawa kuih dia, bawa bekal. Seseorang je makan. Tengok tak nampak, sak masuk mulut. Mengelembung mulut dia. Makan ke? Tak ada apa-apa. Semayang dia, semayang kuat. Itu kena. Habis. Maka Nabi kata, Iblis khamsatun min waladih. Iblis ada 5 golongan dia. 5 anak-anak dia, Iblis ni. Yang pertama dia kata sabrun. Sabrun ni maknanya jenis syaitan yang rajin mengasut kita berbuat jahat. Kerjanya mengasut je. Buat jahat lah. Bila lagi. Sekarang lah. Ingat dia, dan Al-Falsafah mengatakan, jangan kita terpesona dengan nikmat yang sedikit tetapi azabnya berpanjangan. Kena pegang konsep tu. Jangan kita terpesona dengan nikmat yang sekejap berbanding dengan azab yang terlalu lama. Azab akhirat bukan 2 hari, bukan 3 hari, bukan sebulan, bukan 2 bulan, bukan setahun, bukan 2 tahun. Beribu tahun balasannya itu. Nikmat yang kita perolehi, makan yang haram berapa jam kita makan. Duit yang banyak juta-juta yang sapu duit itu, yang tertipu, yang terrasuah macam-macam, juta-juta. Kita makan berapa lama? Setengah jam pun tak sampai. Setengah jam kita makan dah gembung dah perut dah. Tapi siksaan akhirat besok berapa lama nak tanggung? Boleh kita menyesal di padang mahsyar, kalau aku tahu lah aku tak makan. Tak ada guna dah kalau-kalau masa itu. Kalau di padang mahsyar tak ada faedah. Memang banyak orang berkalau-kalau. Lau kunna nasma' au naqil ma kunna fi ashabis sa'ir. Kalau lah apa nak kalau kan? Kalau kami dulu dengar cakap Tuan Guru, dengar cakap Nabi, dengar cakap Al-Quran, au naqil atau akan fikir pula benda tu, ma kunna fi ashabis sa'ir. Tak masuk neraka sa'ir kami. Tapi apa nak dikalaukan? Dah menghadap api neraka, depan neraka dah. Baru dah berkalau tu. Kalau beginilah hebatnya api neraka. Kalau beginilah teruknya balasan neraka ni, aku tak hidup dalam dunia dulu pun tak apa. Nak buat apa cakap macam itu? Sekarang kita mau hidup kan lama sekarang. Sekarang jangan mau hidup lagi tu. Ya waddu ahaduhum law yu'ammaru alfasana. Semua nak hidup 1000 tahun lagi. Tapi di padang mahsyar menghadap api neraka, tak sanggup ya Allah Tuanku. Dulu ni kalau aku tak hidup dunia pun tak apa. Tak payahlah. Hari pun tak payah. Nah, ingatkan balik.
Jangan terpesona dengan nikmat seminit, 2 minit berbanding balasan yang bertahun-tahun, berpuluh ribu tahun itu. Tu. Memang nikmat dunia ni sekejap sedap, suka. Tapi balasan yang tak sanggup. Maka yang pertama nama iblis syaitan itu ialah sabar. Dia mengajak, marilah. Apa lagi nak tunggu? Umur pun hari bukan muda kan sekali dia tu. Bukan 2 kali. Lah muda sekali itulah jangan buat. Kalau muda juga 4 kali kan boleh kita buat. Muda lagi. Kita ni kan dah besok tua. Terus petang-petang tengok matahari tu. Terbenam matahari tu. Bermakna umur kita bertambah sehari yang tu. Petang sekarang tenggelam lagi matahari. Tambah lagi sehari. Kita perasan masa bila? Akhir tahun perasan umur. Hari-hari bertambah. Tambah. Dah beruban selai rambut, beruban selai bulu kening, beruban selai misai, beruban selai bulu ketiak. Bulu ketiak pun beruban habis. Bulu hidung habis beruban belaka. Masa muda-muda tak perasan kita. Rupa-rupa dah tua. Mata pun dah mula kabur dah. Mula dulu elok terah. Rambut dulu hitam, kanda, putih. Gigi dulu banyak. Ingkuk pun boleh juga. Gitu. Yes. Kemudian, tuan-tuan lihat. Kerja Sabrun ini, itulah kerja dia. Barulah masuk yang kedua namanya masuk. Masuk ni jenis iblis yang mengajak kita berbuat jahat dengan cepat, dengan segera. Jangan tangguh-tangguh lagi. Sekarang cepat. Bola start pukul 8. Orang masuk stadium pukul 6 dah masuk. Syaitan dah masuk cepat masuk. Nanti kalau dah masuk tak center dia kata. Dapat tengok samping tak sedap. Maghrib pun tak semayah, asar pun tak payah, isyak pun tak payah. Dia kata apa? Jamak. Pandai pula jamak. Jamak ada bagi berapa? Berapa jamak ni? 2 ke 3? 3. Jamak takdim, jamak takhir, dan jamak takyah. Jamak tak payah lah tu. Orang bola jamak takyah. Jadi maknanya dah kalah pula subuh pun tak sembahyang. Begitu. Maka berjayalah syaitan yang bermaksud situ, yang supaya kita cepat menyegerakan buat maksiat. Yang ketiga namanya dasim, A'war namanya. A'war ni syaitan yang membutakan mata kita sebelah. Dia pun cemen juga syaitan tu. Maknanya dia pusingkan segala-galanya. Yang baik macam tak baik, yang tak baik macam baik. Tengok pengwayang macam masjid pula. Itu masuk tu. Tengok pengwayang macam masjid, macam pengwayang pula. Dia tak masuk masjid nampak. Tu jenis tu. Tengok apa namanya Coca-Cola macam arak pula. Arak macam Coca-Cola. Itu dia minum arak tu. Diminum arak pasal macam Coca-Cola. Tengok yang halal tu haram, yang haram jadi halal. Tengok isteri dia berbulu je mata. Tengok isteri orang dah tua pun cantik juga. Nampak? Ini syaitan pun kerja. Itu namanya A'war namanya. Yang keempat namanya dasim. Dasim jenis iblis yang mengajak supaya jadi marah, memarah. Ini dasim. Jangan bagi nama anak kita Muhammad Dasim, jangan. Nama Muhammad pula ada nama syaitan itu. Dasim. Kadang-kadang kita ni kan jenis pemarah. Macam mana hilang marah ni? Supaya tenang. Saya nak pesan orang marah-marah ni, makan daging unta. Unta kan tenang. Jalan kan tenang tu. Orang yang marah ni makan daging unta. Beli 5 kilo, makan seorang.
cuba amalkan doa Allahumma azhib ghaiza qalbi. Allahumma azhib ghaiza qalbi wa ajirni min mudillatil fitan. Ya, wa ajirni min mudillatil fitan. Dan amalkan baca alam nashrah tiap-tiap pagi 7 kali. Di samping membaca ya ayyuhalladzina amanusbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Supaya jangan marah. Tapi kalau orang pula marah, kita baca walamma sakata an musal ghadabu akhadal alwah wa fi nuskhatiha hudan wa rahmah lilladzina hum lirabbihim yarhabun. Itu amalan menjadi orang yang tenang. Dan juga praktikalnya, amalkan mengambil uduk setiap kali uduk terbatal. Kan boleh sabar tu, jangan marah-marah. Kalau suami tak balik, suami balik, senyum. Kalau tak balik, bertambah-tambah lagi senyum. Begitu. Pukul 3 tak malam balik. Bang, sampai ke? Alhamdulillah, sampai juga. Dah makan? Belum. Makan. Minum? Belum. Minum. Tidur? Belum. Tidur. Besok pagi bangun, tadi balik pukul apa siap bang? Pukul 3. Lain kali tak langsung pun tak apa. Betul. Berdesing dengan kawan tu. Saya nak pesan jangan marah. Tenang. Kan aman dunia kalau tak marah. Tengok tempat lah. Jangan marah semua. Jangan tak marah ke semua. Tak? Jangan marah ke semua. Dan jangan tak marah ke semua. Tu. Kena pegang dulu tu. Boleh ingat. Jangan marah ke semua. Dan jangan tak marah ke semua. Entah faham atau tidak lah tu. Maknanya kalau orang curi kasut kita, marahlah dia. Orang curi kasut kita, senyum tengok baga. Cuk. Itu didasim namanya. Jangan marah-marah. Kalau tak marah ni kan tenang nampak. Tenang. Banyak kisah-kisah. Kalau kita buka kisah dasim umpamanya. Duha. Duha ni memang jenis tenang gitu. Satu hari dia hilang keledai dia. Balik rumah, isteri dia pun, keledai mana? Keledai dah hilang dia. Tak apalah, saya cari dia. Cari, dia balik. Suka dia. Isteri pun tanya, mana keledai? Keledai tak jumpa dia. Dia awak suka sangat? Saya suka ni pasal nasib baik saya tak naik himar tu. Kalau saya naik himar tu, saya hilang sekali. Ini orang bertenang ni. Yang lagi tenang dia, apabila dia beli himar 10 ekor. 10 ekor. Ya, 10 ekor dia beli. Dia pun naik sekor. Kira-kira 9. Mana pula sekor lagi. Dia turun. 10 pula. Balik rumah. Dia tanya, apa hal lain muka awak ni? Dia kata, saya beli himar tadi 10 ekor. Bila saya naik 9. Saya turun 10. Mana pergi dia kata? Isteri kata apa? Biar saya kira pula. 11 dia kata. Rupanya dia pun himar sekali. Ini cerita jihad Tuhan ni banyak kalau tuan nak dengar cerita. Ada 100 cerita dia. Satu hari dia pergi memburu apa? Itik air ni dalam lombong. Buru-buru penat dia. Tak dapat buru, lepas. Akhirnya dia ambil roti dalam poket dia, celup dalam lombong tu. Dia makan. Kata kawan dia, apa hal ni? Tak dapat itik, tak apa. Kuah alhamdulillah kata. Ini cerita. Banyak lagi cerita dulu. Ada 100 cerita.
Saya dah baca 2 kali cerita tu. Saya beli malam tu saya ambil baca. Seronok cerita dia. Maknanya ini orang yang bertenang. Satu hari daging ini dia makan di kucing. Sebenarnya orang curi daging tu. Dia tu daging dari mana? Kucing makan. Ditimbang ni kucing tu. Malam berkati, akhirnya berkati. Kucing ni pun ngapa aku timbang. Dan sebagainya. Sambung tahun depan cerita tu. Banyak itu. Ini dia. Yang kelima, nama syaitan ialah Zaktabur. Zaktabur ni jenis syaitan yang mengajar kita untuk menipu di pasar-pasar. Kita dilarang masuk pasar orang pertama. Ya Allah, aku tidak akan masuk orang yang pertama masuk pasar dan orang yang terakhir keluar pasar. Pasar ni tidak digalakkan masuk hari-hari. Tempat orang berkelahi, tempat orang bertekak, orang menawar kan macam-macam marah. Di pasar tahulah, pakuk ikan lah, bukan pakuk orang kan. Itu 5 dia. Itu khamsatun li iblis khamsatun min waladi. Iblis ada 5 anak-anak. Itu anak dia tadi. Sama namanya ialah Sabr. Yang kedua Masud. Yang ketiga A'war. Yang keempat Dasim. Yang kelima Zaktabur. Jadi di sini syaitan ini dia ambil dari perkataan syaitana. Syaitana maknanya jauh daripada rahmat. Iblis makna yang putus asa. Dan syaitan ini dia memang nama asalnya Azazil. Azazil masih hidup lagi. Azazil masih hidup sampai sekarang. Dah bongkok dah meleleh dari dia dah. Nabi pernah nampak dia lalu. Sahabat pun nampak. Nabi kata, "Wahai Abu Bakar, kau nampak tak orang tu lalu tu?" Nampak seorang. Kau tahu siapa dia? Itulah Azazil yang dah bongkok dah. Bayang zaman Nabi Adam sampai sekarang hidup lagi. Dia minta supaya umurnya panjang. Sampai kiamat besok baru mati. Berapa tua umur dia. Penat dia tu berjalan. Tapi dia bekerja juga untuk memberi kursus kepada tentera-tentera. Satu hari dia bawa anak dia pergi kursus. Praktikal. Bagaimana nak menghasut orang. Lalu jalan singgah tempat orang main judi. Ayah, ramai orang ayah. Kata dia anak dia. Tak payah dia. Asal? Itu member kita. Tempat orang judi, apa nak masuk? Dah judi dah. Yang nak ganggunya kita duduk kelas ni. Kat masjid-masjid duduk, kat Mekah dia duduk. Banyak di situ. Orang itu diganggu. Kita yang semayang itu diganggu. Sebab kita ni, bila semayang dapat gangguan tu biasa. Dan orang boleh pakai pula jin tu. Semalam saya dengar cerita, hebat tu. Satu tempat ya. Orang tu pakai cermata, buka cermata. Hilang cermin, bingkai tinggal. Terang-terang. Nasi yang sedang masak, kuning tak dipakai. Kacau-kacau, cermin ada dalam nasi dia tu. Baru sekali 2 hari berlaku. Pintu bumbang pintu. Jin. Ini cerita yang 2 hari. Yang berlaku sekali 2 hari ni. Itu jin lah, bukan syaitan, itu jin. Syaitan kerja lain. Syaitan lain bab dia. Profesional dia lain. Gitu. Maka rajim itu maknanya kena laknat. Bila dia keluar daripada syurga, dia dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pasal apa dia kena laknat? Kerana kesombongannya itu. Sombong. Sebab kita ni kalau sombong, lebih kurang iblis lah, syaitan. Dengan demikian, apa yang patut kita buat, dia akan ganggu kita waktu bila? Waktu kita mengambil air semayang. Namanya lah khanzab namanya. Atau saya terlupa, janzab ke, saya ingat khanzab namanya. Itu yang mengganggu orang yang sedang mengambil uduk. Itu sebab orang ambil uduk tu, nawaitu. Kau menteruk. Dah basah dah baju dah. Uduk tak sampai-sampai. Dah basuh kaki dah. Uduk semula dia. Ada orang yang mandi hadas besar 3 jam. Dah hijau dah muka dah. Keluar, masuk balik.
Satu orang ya, dia ni dah mandi dah. Ada bahagian-bahagian lain bisik kata tak basah. Ambil kapas letak. Basah kapas. Dia boleh rasa tak sah lagi. Pernah saya tengok satu orang duduk, dah basah lah. Basah. Saya tak faham lama-lama sangat ni. Dia pun cabut lagi ke paip lain pula. Saya pergi sampai asar, saya tengok ambil uduk lagi je. Bukan saja, setan pandai. Satu kawan saya, dia pandai, orang ada ilmu juga. Dia boleh ke paip tu. Bismillahirrahmanirrahim. Belum niat lagi. Buang. Tak edit. Bismillahirrahmanirrahim. Tak edit juga. Itu kan haram membazir kata. Kita ni gunakan air lebih 3 kali, walaupun di tepi sungai, dia anggap membazir. Dia anggap membazir. Syaitan pandai pusing. Was-was ni sebenarnya, kita rasa kita nak jaga sungguh biar sah uduk. Rupa-rupa lagi tak sah. Macam orang yang takbir tu, namanya siapa? Namanya walahan pula, yang ganggu waktu takbir tu. Allah. Saya dia. Yang heran itu apa Allah, imam pun Allah, imam berrukuk, Allah Akbar, boleh pula rukuk dia tu. Tu yang heran tu. Jangan was-was, pedulikan Allahu Akbar. Nabi takbir tak ada Allah Akbar. Siapa mengajar itu? Nabi Allahu Akbar itu saja. Memang ada was-was. Pedulikanlah, dah pegang tangan dah. Dia pun, engkau sebut subuh kan asal. Turun balik. Allahu Akbar. Dah betul dah tu. Kau sebut 4 ke 2? Ya juga. Turun balik. Sebenarnya kali Allahu Akbar, bisik lagi. Kau sebut isyak ke maghrib, menyebutlah punya hal ni. Begitu. Ini kita nak layan dia. Memang ada orang 10 kali Allah. Kena bongkok Allah. Dia pula bongkok sekali. Ini kata. Konon kita nak betulkan sangat, upul lagi tak betul. Dalam 4 rakaat naik 5, naik 6 rakaat kadang-kadang. Sebab orang yang was-was ni, satu hari ceritalah. Allahu Akbar. Marah makmum. Mam tunggu apa imam lama sangat. Allah. Mam, biasa naik lah. Kawan naik belakang. Allahu Akbar. Engkau tengok aku sekali dia kata. Tidak lah tu betul. Habis. Itu dia. A'udzubillah minasyaitanir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang penerjang, dan kita berhenti setakat ini dulu. InsyaAllah sambung Bismillahirrahmanirrahim pada ceramah yang akan datang pula. Ini satu hari satu cukup. Jadi 7 ayat 7 bulan. InsyaAllah. Kita ada pertandingan bola sepak. Kita tengok siap pertandingan bola sepak pemuda di Gombak ni. InsyaAllah ada 20 ya. 20 ke 24. 30 pasukan. Jadi saya nak ke sana. Tadi saya dah skor bola satu lah. Jadi insyaAllah kita sambung lagi ceramah akan datang. Aqul qouli hadza wa astaghfirullahalazim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwir bil ilmi qulubana wasta'mil bi ta'atika abdana wa khallis minal fitani mihani asrarana wasfur bil i'tibari asrarana wa qina syarra wasawis syaitan wa ajirna minhu ya rahman hatta la yakuna lahu alina sultan. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.